Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam umat Islam. Kuntum melati di tumbuh melata, burung merbah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Sayang selasih berisi minyak, bunga cengkeh di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi menonton program kami. Yang dihormati tetamu kita pada hari ini, Saudara Abdul Muhaimin bin Muhammad Afendi. Yang dihormati juga moderator-moderator sekumpulan saya, iaitu Nur Amni Najihah binti Azizi dan Nurul Najwa binti Suhaimi. Rakan-rakan, hadirin dan hadirat yang menonton program Bual Bicara ini. Saya, Muhammad Syahir bin Abdul Aziz, selaku moderator utama untuk program kita pada hari ini. Okey, Assalamualaikum Saudara Muhaimin, sihat ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Saudari Amni sihat? Ha? Saudari Amni sihat? Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, Saudari Najwa sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kerana limpah dari redatnya kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk menjayakan program Bual Bicara Tokoh Ilmuwan Islam. Sesungguhnya menuntut ilmu itu tiada had dan batas sempadannya. Tuntutlah ilmu hingga ke negeri China. Semoga usaha kita semua diberkati Allah, insya-Allah. Hadirin sekalian, bagi memberkati program kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Seterusnya, sebelum bermula, eloklah kita berkenalan dahulu dengan tetamu kita yang kacak bergaya, iaitu Abdul Muhaimin. Jadi, nama diberi Abdul Muhaimin bin Muhammad Afendi, berumur 19 tahun. Beliau merupakan seorang bekas pelajar SABK Al-Madrasah Al-Khairiyah Al-Islamiyah yang menuntut ilmu pada peringkat Sijil Tinggi Agama Malaysia di Sekolah Menengah Agama Dairatul Ma'arifil Wataniyah Kepala Batas Pulau Pinang dengan pangkat jayid dan insya-Allah akan melanjutkan pengajiannya di Mesir. Untuk pengetahuan semua juga, Saudara Muhaimin juga merupakan seorang hafiz yang telah menghafal sehingga 8 juzuk Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi untuk mengenal tetamu kita dengan lebih mendalam, sama-sama kita nantikan sebuah slot berkenalan dengan tetamu kita melalui satu permainan yang akan dijalankan sebentar sahaja lagi. Jadi kita sudah pun berkenalan dengan tetamu kita pada hari ini, maka eloklah kita mulakan program kita yang akan membincangkan berkaitan peranan Al-Quran dan Al-Sunnah dalam melahirkan individu dan masyarakat yang berkualiti. Kita mulakan dengan soalan pertama yang akan diajukan oleh moderator kedua kita, iaitu Saudari Amni. Saya akan serahkan kepada Saudari Amni. Silakan. Terima kasih sahabat moderator kita, Saudara Muhammad Syahir. Baiklah, kita akan mulakan sesi bual bicara kita. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Berdasarkan hadis yang dibaca tadi, apakah pendapat saudara secara umum tentang Al-Quran dan As-Sunnah? Mohon penjelasan kepada saudara. Baik, terima kasih kepada moderator dan saudara Syahir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik.
seperti yang saudari kita bacakan tadi hadis tersebut, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Malik. Jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dengan kalamnya sendiri yang memberitahu kepada kita, kepada umat akhir zaman sekarang inilah, yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan dua perkara yang amat berharga, iaitu pada setengah ulama mengatakan bahawa ialah satu warisan, warisan harta yang berhargalah buat umat Islam, buat umat Islam kita semua ni pada akhir zaman, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mana Al-Quran dan As-Sunnah ni satu perkara yang amat ajaib, satu perkara yang amat berhargalah bagi buat kita dalam meneruskan kehidupan akhir zaman ini. Jadi Al-Quran ini ialah satu mukjizat baginda Nabi yang mana diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Nabi, iaitu satu kalimat yang bukanlah mudah untuk kita mengendahkan dia, untuk kita mengabaikan Al-Quran ini. Dan juga sunnah Nabi ini sebagai satu perisa, sebagai satu hiasan yang untuk mencantikkan lagi apa kandungan yang ada dalam Al-Quran. Jadi antara Quran dan As-Sunnah ini memang tidak akan terpisah dan tidak boleh dipisahkan sampailah bila-bila, kerana Al-Quran itu menunjukkan fakta, dan hadis itu sendiri menghuraikan, mengeluarkan, menjelaskan lagi fakta yang ada di dalam Al-Quran. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran juga, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Jadi Allah juga mengajak dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, aminu, beriman dan percayalah dengan kepada Allah dan Rasulnya melalui mana? Daripada kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya. Jadi jelaslah di sini bahawa Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai satu paduman, satu tunjuk ajar kepada kita umat Islam khususnya, untuk meneruskan kehidupan sehinggalah kita dikembalikan kepada kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu penjelasan saya serba sedikit tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam. Terima kasih saudara panel kita. Demikian tadi penjelasan tentang perangan secara umum tentang Al-Quran dan As-Sunnah, yang pada pandangan saya merupakan penjelasan yang terperinci dan menarik daripada saudara panel kita, bahawa Al-Quran dan As-Sunnah ni saling berkait rapat. Seterusnya saya serahkan kembali kepada saudara moderator kita, saudara Muhammad Syahir. Okey, terima kasih atas soalan, atas jawapan yang sangat mantap daripada saudara Muhaimin. Untuk soalan yang kedua, saya akan serahkan kepada moderator kita yang ketiga, iaitu saudari Najwa. Silakan. Terima kasih kepada moderator kita. Seterusnya saya akan menanyakan kepada soalan yang kedua, iaitu pada zaman sekarang ni umat Islam terlalu lekalah, terutamanya para remaja, dengan perkara duniawi sehingga lupa tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Pada pendapat saudara, apakah peranan Al-Quran dan As-Sunnah ni dalam melahirkan individu dan masyarakat yang berkualiti? Terima kasih. Sama-sama. Baik. Terima kasih kepada saudari yang bertanya. Jadi peranan Al-Quran dalam melahirkan individu dan masyarakat yang berkualiti ini bermula daripada rumah, bermula daripada ibu bapa sendiri. Jadi kita sebagai remaja ni yang akan mendirikan sebuah keluarga,
mendirikan rumah tangga, wajib dan mestilah ke atas kita memahirkan, memahirkan diri kita sendiri tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi di situlah yang akan menerbitkan satu keluarga yang berkualiti tinggi. Sepertinya keluarga Ustaz Allahumma salli ala Muhammad, yang mana sebuah keluarga tu yang satu keluarga dia boleh berteranum dengan Al-Quran. Jadi di situ jelas bahawa bermula untuk melahirkan individu yang berkualiti bermula daripada rumah. Jika baik ibu ayahnya, maka baiklah anak-anaknya. Jika mahir ibu ayahnya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka mahirlah anak-anaknya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Al-Quran ini juga merupakan satu petunjuk kepada kita untuk terus berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran ni juga merupakan satu akhlak yang merupakan satu petunjuk akhlak dan adab untuk kita untuk kita hidup di atas muka bumi ini. Seperti mana yang diriwayatkan hadis oleh Sa'ad bin Hashim bin Amir, yang mana baginda Sa'ad bin Hashim ni radhiyallahu anhu datang ke Madinah dan bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu dan bertanya, "Ya ummal mu'minin, anbi'ni an khuliqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai ummul mukminin, anbi'ni, beritahulah kepada aku an khuluqi Rasulillah, tentang akhlak Rasulullah. Jadi lalu Aisyah juga terus menjawab dengan bertanyakan kepadanya, ataqra'una al-Quran? Adakah kamu membaca Al-Quran? Sa'ad pun menjawab, bal qara'tu, bahkan aku telah membacanya. Lalu Aisyah berkata, qalat fa in khuluqa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran. Jadi dengan Al-Quran ini, jika kita menghayati, mentadabburi Al-Quran dengan baik, insya-Allah akan menjadikan diri kita juga sebagai seorang yang berakhlak mulia. Jelas di sini bahawa terbukti Nabi kita sendiri pun akhlaknya seperti Al-Quran. Sedangkan baginda lah yang menyebarkan Al-Quran kepada umat-umatnya, dan dia sendirilah juga telah membuktikan bahawa Al-Quran ini satu alat yang sangat ajaib, yang mampu membentuk diri seseorang kepada akhlak yang mulia dan penuh budi pekerti. Jadi tidak dinafikan lagi lah bahawa Al-Quran ini mampu melahirkan individu yang berkualiti tinggi. Cuma semuanya itu terletak kepada diri kita sendiri dalam terus mengkaji Al-Quran, dalam terus mentadabburi Al-Quran, dalam terus mengaji Al-Quran. Jadi itulah pendapat saya tentang peranan Al-Quran dalam melahirkan individu ataupun masyarakat yang berkualiti tinggi. Wallahu a'lam. Baiklah, terima kasih kepada saudara perkongsian yang menarik. Jadi rumah ni adalah institusi lah untuk melahirkan individu dan masyarakat yang berkualiti, dan ibu bapa juga perlulah mendidik anak-anak untuk dengan menunjukkan akhlak dan adab yang baik. Okay. Saya serahkan kepada moderator kita. Baiklah, terima kasih sekali lagi atas soalan yang diajukan oleh saudari Najwa dan juga jawapan
dari saudara Muhaimin sendiri. Okey, seterusnya kita akan bergerak kepada soalan yang ketiga, iaitu saya sendiri yang akan menanyakan soalan itu. Jadi untuk soalan ketiga, kebanyakan umat Islam pada masa ini menganggap ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah ini merupakan suatu ajaran yang lapuk ataupun ketinggalan zaman. Jadi pada pendapat saudara sendiri, apakah punca perkara seperti ini berlaku? Baik. Punca masyarakat ataupun umat Islam pada masa kini menganggap Al-Quran dan As-Sunnah ini merupakan ajaran yang lapuk ialah yang mana mereka tidak didedahkan tentang keistimewaan ataupun kelebihan, keajaiban yang ada pada Al-Quran dan Sunnah tersendiri. Jadi perkara ini boleh dibendung melalui program ataupun majlis yang sering diadakan di Malaysia, khususnya umumnya, yang telah menerangkan tentang pendedahan dan keistimewaan Al-Quran dan As-Sunnah. Di samping itu juga umat Islam sekarang yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah pendapat saya lah, yang mana umat Islam yang sedang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah ni menjadikan perkara sebagai satu pertelingkahan dan perbalahan, perdebatan. Yang ini jelas akan memberi kesan kepada remaja kita lah, khususnya kepada remaja, apabila umat Islam menggunakan Al-Quran dan Sunnah menjadi satu pergaduhan, perbalahan dan pertelingkahan sesama sendiri. Ini akan menyebabkan apabila anak-anak kecil melihat perkara ini berlaku, ia akan menjadikan satu perkara yang buruk buat mereka. Mereka akan menganggap Al-Quran ini sesuatu yang boleh menjadikan pergaduhan, boleh mencemarkan keamanan, ketenteraman. Sedangkan yang menimbulkan perbalahan tersebut ialah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sendiri. Jadi perkara ini perlulah dibendung dan perlulah diselesaikan oleh orang yang mengamalkan itu, supaya tidak memperbesar-besarkan lagi tentang perbalahan Al-Quran dan As-Sunnah. Pentafsiran Al-Quran dan As-Sunnah ini ialah tidak perlu dihuraikan dengan sendiri, tetapi ia perlu merujuk kepada pakar-pakar mufassirin, pakar-pakar penterjemah, pentafsir Al-Quran, supaya dapat mengelak diri kita daripada menimbulkan perbalahan tersebut. Dan seterusnya juga ini juga ialah sebagai pemimpin kita lah, yang mana ia tidak menjadikan Al-Quran sebagai satu rujukan yang utama dalam setiap masalah. Jadi Allah juga telah berfirman dalam Al-Quran, surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang mana Allah kata, wahai orang-orang beriman, ati'ullah, ta'ala kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan kepada rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin-pemimpin kamu. Dan Allah sambung lagi belakang tu, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ila rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Fa in taruddu, kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni jika kita berbalah antara sama sendiri, berbantah dengan pemimpin kita sendiri, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah, dalam satu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah dan As-Sunnah. Telah jelas di sini bahawa Allah menyebutkan jika suatu perbalahan atau perbantahan di antara pemimpin kita, perlulah kita merujuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, supaya perkara ini tidak supaya Al-Quran dan As-Sunnah ini tidak dianggap oleh masyarakat umat Islam sekarang sebagai satu perkara yang tidak memberi kesan, tidak
memberi fungsi kepada apa yang berlaku dalam kehidupan mereka. Jadi itu serba sedikitlah daripada saya tentang punca umat masyarakat umat Islam sekarang menganggap Al-Quran dan Sunnah itu sebagai satu perkara yang lapuk. Wallahu a'lam. Baiklah, terima kasih atas jawapan yang sangat baik daripada saudara Muhaimin. Jadi dari apa yang saudara Muhaimin sampaikan, dapat saya simpulkan bahawa terdapat 3 punca utama yang menyebabkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah ini dipandang sebagai ajaran lapuk. Yang pertama adalah kurangnya pendedahan terhadap keistimewaan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah tanggungjawab pemimpin, iaitu pemimpin tidak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai pegangan. Okay. Dan yang ketiga adalah umat Islam sendiri yang sering menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu perbalahan. Okey, jadi untuk pusingan untuk seterusnya, kita di situ saja kita akhiri pusingan pertama kita. Sekarang tibalah masa untuk kita ke slot berkenalan dengan lebih mendalam dengan tetamu kita pada hari ini. Jadi untuk slot ini kita akan bermain satu permainan yang diberi nama Rapid Question. Permainan yang diberi nama Rapid Question. Jadi untuk permainan ini saya akan serahkan kepada kedua-dua moderator kita, iaitu saudari Amni dan juga saudari Najwa untuk mengendalikan permainan ini. Silakan. Baik, terima kasih saudara moderator kita Muhammad Syahir. Boleh kita teruskan saudara panel kita dengan soalan rapid question, beberapa soalan mengenai seperti biodata tentang saudara. Soalan random. Saudara tak perlu mengambil masa yang lama untuk memikirkan, cuma jawab je soalan ni secara spontan. Boleh ke saudara? Boleh, insyaAllah. Okey, saya serahkan kepada saudari Najwa. Saya ada 7 soalan di sini. Yang pertama, masakan Melayu ataupun Western? Melayu. Seterusnya, makan atau tidur? Makan. Yang ketiga, sukan yang diminati? Apa dah? Sukan yang diminati. Badminton. Yang keempat, benda paling wangi? Rus. Apa? Rus. Bunga rus. Seterusnya, keluar ataupun duduk rumah? Duduk rumah. Benda yang paling tidak disukai? Soalan kebat kan? Tak tahu. Okey, tak apa. Yang terakhir, warna kegemaran? Hijau. Okey, terima kasih. Okey, itu sahaja permainan kita. Kita serahkan kembali kepada saudara Muhammad Syahir. Okey, jadi melalui permainan tu kita nampaklah saudara Muhaimin merupakan seorang yang sangat romantik ya, kerana sukakan bunga ros. Okey, jadi untuk meneruskan program kita pada hari ini, jadi marilah kita sambung program kita dengan pusingan kedua. Okey, jadi ayo kita dengarkan soalan seterusnya yang akan diajukan oleh moderator kedua kita, iaitu saudari Amni. Silakan. Baik, terima kasih saudara moderator pertama kita. Okey, situasinya ialah masyarakat kini, terutamanya remaja, sering terikut-ikut dengan influencer maupun artis dari negara luar seperti negara barat yang telah mempengaruhi cara pemakaian, begitu juga dengan akhlak mereka. Situasi ini dapat dilihat di pelbagai media sosial seperti Instagram dan TikTok, di mana mereka melakukan trend yang melalaikan sehingga ada yang sanggup mempersendakan agama Islam. Soalan saya, apakah pandangan saudara mengenai remaja kini yang sanggup mengejar nama dan populariti sehingga sanggup menggadaikan maruah diri? Mohon penjelasan daripada saudara. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd.
Jadi populariti ni satu benda yang uh, menagihkan seorang remaja lah terutamanya, kerana bila popular, ramai orang suka, ramai orang selesa. Jadi benda tu menjadikan satu keseronokan pada diri remaja. Jadi pandangan saya terhadap remaja yang mengajarkan nama dan populariti ini adalah iaitu mereka ni kurangnya keyakinan dan panduan daripada Al-Quran dan Sunnah tentang cara mencari rezeki yang barakah. Yakni sudah sedia maklum kepada kita semua bahawa mengejar populariti dan nama ini adalah semata-mata untuk mendapat kewangan, untuk mendapat mereka menganggap sebagai sumber rezeki untuk mereka meneruskan kehidupan. Sedangkan sudah termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah tentang cara untuk mencari rezeki yang barakah, perkara yang boleh dilakukan dalam mendapat rezeki dan sebagainya. Jadi di sini dapat saya jelaskan bahawa mereka kurang keyakinan, yang mana Al-Quran telah mengkhabarkan kepada kita semua umat Islam khususnya tentang cara dan rezeki, tentang cara untuk memperoleh ataupun untuk mendapatkan rezeki yang barakah. Jadi sebagai contoh, sebab remaja sanggup melakukan sedemikian adalah sebagai contoh yang lain, remaja melakukan sedemikian adalah kerana pengaruh daripada rakan sebaya. Yakni yang mana saya dapat lihat apabila seseorang itu tidak mengenal pun artis-artis yang di luar negara, dan tidak kenal pun artis-artis yang menggadaikan maruah diri ni, tapi apabila disilap pilih kawan atau duduk dengan kawan yang tidak memberi manfaat padanya, jadi dia heran dan bertanya, benda apakah itu, siapa dia itu, kan? Awak handsome sangat, awak putih sangat. Jadi punca daripada situlah yang menyebabkan seseorang itu berubah apabila berkawan dengan kawan sedemikian. Jadi untuk membendung perkara ini, pada pandangan saya perlulah mengajak perlulah mengajak remaja-remaja sedemikian kepada keyakinan yang tinggi kepada Allah, bahawasanya Allah lah segala-gala pemberi rezeki, Allah lah segala-galanya pemberi kemuliaan, Allah lah yang mengangkat martabat seseorang, bukannya dengan menggadaikan maruah diri kita ni dapat menjadi popular. Nah, bukan hal sedemikian. Jadi apa yang saya ingat dalam hadis Nabi SAW, yang mana Nabi telah bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum atau fi lafzil akhar, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum atau ajsamikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada luaran kita, kan? Dengan kita mengandaikan maruah diri ini, Allah tak tengok pun pada yang tu, kan? Dan Allah tidak juga tengok pada diri kita sendiri, tapi Nabi kata walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ni dia nak tengok pada hati, keikhlasan kita sahaja, dan juga amal kebaikan yang kita lakukan. Jadi itulah pandangan saya serba sedikit. Wallahu a'lam. Terima kasih saudara panel kita, saudara Muhaimin.
Begitu panjang lebar penjelasan daripada saudara mengenai pandangan saudara tentang remaja zaman sekarang yang kurang keyakinan dan panduan Al-Quran mengenai tentang rezeki yang sanggup mengejar populariti disebabkan kurang keyakinan. Jadi pengaruh rakan juga sangat pentinglah dalam membina keyakinan dengan mengajak keyakinan kepada Allah, kerana Allah lah yang maha memberi rezeki dan yang maha mengangkat martabat seseorang. Jadi saya serahkan kembali kepada saudara Muhammad Syahir. Jadi baiklah, terima kasih atas jawapan dari saudara Muhaimin dan juga soalan dan rumusan daripada saudari Amni sendiri. Jadi sedar tak sedar kita akhirnya kita akan pergi kepada soalan yang terakhir, yang mana yang akan ditanyakan oleh saudari Najwa. Jadi saya serahkan kepada saudari Najwa untuk tanyakan soalan terakhir. Terima kasih kepada Muhammad Syahir. Saya akan menanyakan soalan yang terakhir, iaitu Festival Sunnah merupakan satu inisiatif ataupun langkah lah untuk menggalakkan remaja kini mendekatkan diri kepada kebaikan dengan memuji Nabi Muhammad SAW. Pada pendapat saudara, apakah inisiatif lain yang boleh diambil dalam menekankan penghayatan Al-Quran dan As-Sunnah ni dalam kalangan umat Islam? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Pada pendapat saya, inisiatif yang boleh diambil dalam menekankan penghayatan Al-Quran dan Sunnah ni dalam kalangan umat Islam ialah yang pertama, selain daripada mengadakan festival Sunnah tersebut, kita juga boleh mengadakan atau mengekalkan pertandingan yang melibatkan antara sekolah-sekolah di Malaysia. Sebagai contoh yang dapat saya kemukakan di sini ialah Mahrajan Al-Quran sekolah-sekolah, yakni MTQSS yang baru sahaja selesai mengumumkan pemenang-pemenang di setiap pertandingan pada Sabtu yang lalu. Di sini jelas bahawa perlulah mengekalkan pertandingan sedemikian, yang mana kita sedia maklum MTQSS ni terdapat banyak pertandingan yang sebagai contoh tilawah Al-Quran, tilawah bitarannum, kemudian hafazan Al-Quran, kuis Islam, tentang Islam. Jadi di sini pun dah menunjukkan bahawa satu peranan yang baik untuk remaja sekarang dalam melibatkan diri mereka ke dalam program tersebut untuk menghayati Al-Quran dan As-Sunnah, untuk menjadikan diri mereka lebih berpengetahuan tentang Al-Quran dan Islam sendiri. Jadi dengan ini dapatlah juga mencukilkan dan lagi menyerlahkan bakat dan kebolehan, kepakaran, kreativiti yang ada pada pelajar atau murid ya yang menyertai pertandingan tersebut. Jadi seterusnya masyarakat ataupun kerajaan pada masa kini juga boleh mengadakan pertandingan membaca surah Al-Fatihah pun sudah cukup. Contohnya pihak JAKIM boleh juga mengadakan pertandingan membaca surah Al-Fatihah dengan melalui media sosial. Dan ini contohnya yang boleh dinyatakan ialah mengadakan Al-Quran, pertandingan baca Al-Quran Al-Fatihah ni mengikut peringkat umur contohnya, ataupun mengikut peringkat sekolah dan sebagainya lah. Dan ini juga dapat melatihkan diri pelajar dan remaja yang lain untuk terus mencari guru bagaimana hendak membaca Al-Fatihah dengan betul, bagaimana nak membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah tu dengan tilawah dengan taranum. Jadi di sini dapat melahirkan semangat ataupun membentuk semangat yang ada pada diri pelajar sendiri untuk terus belajar tentang Al-Quran.
Dan seterusnya juga Jabatan Agama Islam juga boleh mengadakan pertandingan ataupun kuis tentang sejarah Islam ataupun pertandingan hafalan hadis yang terbanyak untuk sunnah Nabi. Jadi dengan ini juga dapat memberikan semangat kepada orang lain untuk berlumba-lumba dalam menghafal hadis Nabi, berlumba-lumba dalam memahami kalam-kalam Nabi. Ini juga dapat memberi kesanlah kepada umat masa sekarang dalam menghayati lebih mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu pandangan saya lah tentang inisiatif yang boleh diambil untuk menekankan penghayatan Quran dan Sunnah dalam kalangan umat Islam. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada saudara. Jadi banyaklah inisiatif yang dapat dilihat. Contohnya pertandingan, pelbagai pertandingan lah boleh diadakan seperti Bahar Al-Quran, Tilawah, Taranum, Hafazan, pertandingan membaca surah Al-Fatihah mengikut peringkat, dan kuis sejarah Islam. Jadi dapat disimpulkan di sini semua pihak mestilah mengambil tanggungjawab lah seperti Jabatan Agama Islam, kerajaan, mestilah mengambil peranan dalam usaha untuk melahirkan individu dan masyarakat yang berkualiti. Jadi saya akan serahkan kepada moderator kita, Muhammad Syahir. Terima kasih. Okey, terima kasih atas soalan dari saudari Najwa dan juga jawapan dari saudara Muhaimin. Jadi tamatlah sudah sesi soal jawab kita untuk program Bual Bicara Tokoh Ilmuwan Islam pada hari ini. Jadi hadirin yang dihormati, selesai sudah program Bual Bicara Tokoh Ilmuwan Islam. Semoga kita semua dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi dalam program ini. Jadi saya nak minta kata-kata akhir dari saudara Muhaimin untuk menutup program kita pada hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata akhir saya ialah yang pertama, pada remaja perlulah bersiap sedia dalam hadapi dunia yang akan musnah sekarang ni, ya, dunia yang ni akhir zaman lah. Dan saya ingin menyimpulkan juga kata-kata saya ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan maksudnya, dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampailah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Seterusnya, ulaika alim salawatun min rabbihim wa rahmah, mereka itulah orang-orang yang memperoleh keampunan dan rahmat daripada Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi di sini saya untuk menunjukkan bahawa dunia kita sedang menghadapi dunia akhir zaman. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa musibah yang akan berlaku kepada setiap daripada kita. Jadi perlulah sediakan diri kita ni dengan tajuk kita ni lah, Al-Quran dan Sunnah, sebagai bekalan, yakni bekalan dalam rohani, makanan rohani kita untuk kita menghadapi dunia akhir zaman ini, supaya masa hadapan kita tidak menzalimkan diri kita dengan masuk dalam kemusnahan akhir zaman. Jadi itu serba sedikit daripada saya lah. Yang lemah itu daripada saya sendiri, dan yang baik itu daripada Allah. Hakikat sebenarnya baik buruk itu daripada Allah. Moga apa yang dikongsikan dilontarkan memberi manfaat kepada kita semua dan juga pendengar. Wallahu a'lam. InsyaAllah.
Okey, jadi kita nak dengar juga kata-kata akhir daripada dua moderator kita, iaitu Saudari Amni dan juga Saudari Najwa. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Syahir. Sudah terang lagi dulu bahawa Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber umat Islam, sumber utama umat Islam dalam segenap aspek kehidupan. Jadi tanpa Al-Quran dan As-Sunnah tidak lengkaplah hidup seseorang umat Islam itu, kerana seperti Saudara Muhaimin kata tadi, kita berada di akhir zaman. Zaman yang penuh dengan cabaran dan fitnah. Jadi kita sebagai umat Islam perlu memperkukuhkan lagi diri kita berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu sahaja daripada saya. Dari Najwa. Baiklah, pada hari ini kita dapat memperoleh pelbagai input dalam usaha menggerakkan individu dan masyarakat yang berkualiti. Seperti kata-kata saudara tadi, ibu bapa juga amat pentinglah dalam menjadi guru kepada anak-anak mereka. Seperti kata pepatah, melentur dulu biarlah daripada rebungnya. Jadi dengan Al-Quran dan As-Sunnah ni amatlah penting dalam kehidupan kita sehingga akhirat. Terima kasih. Terima kasih atas kata-kata akhir dari semua. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Sekian sahaja untuk kali ini. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan program sebentar tadi. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kekurangan itu adalah kelemahan saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai penutup program kita pada hari ini, jadi marilah kita sama-sama mendengarkan bacaan ayat Al-Quran dari Saudara Muhaimin. Mari sama-sama kita dengarkan. Baik, suka saya membacakan surah Al-Baqarah, yakni yang mengandungi tentang doa yang boleh kita amalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق الله العظيم. Ini itu sebuah sikit ayat saya. Wallahu a'lam. Sadaqallahul Azim. Jadi tamatlah sudah majlis perkongsian ilmu kita pada hari ini. Jadi kita akhiri majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okay, itu saja. Terima kasih Saudara Muhaimin kerana sudi menjadi tamu untuk program kami malam ini. Baik, sama-sama. Terima kasih juga sudi menjemput saya.